Okey, so kali ini kita akan mempelajari berkenaan dengan wave motion. Kalau kita perhatikan kan dalam kehidupan kita ni, kita frasa kan kita baling batu ke dalam air, kita akan menghasilkan riak-riak air. Kan kita nampak macam riak-riak air di sekitarnya berbentuk circle. Jadi riak-riak ini ialah kita panggilkan sebagai wave, gelombang. Okey. Selain daripada itu, kalau kita ada tali kan, kita ada tali, kita tali ni kat hujung ni ada dinding, kita pun ayunkan, kita akan dapat macam satu bentuk, kan, bentuk-bentuk yang tertentu. So bentuk ni ialah membawa gelombang wave. So apa yang saya bercakap ni pun saya mengeluarkan sejenis bentuk gelombang, iaitu gelombang bunyi. Okay, gelombang ni di mana-mana sahaja, dan kali ini kita akan mempelajari asas pergerakan gelombang. Okey, gelombang ni kita boleh bahagikan kepada dua kategori, iaitu kategori mechanical, dan yang kedua ialah kategori electromagnet. Okey, elektromagnet ni, gelombang ni awak akan pelajari dalam kursus elektrik dan magnet. So untuk mechanical ni ialah gelombang yang memerlukan bahan untuk bergerak. Jadi dia memerlukan medium untuk bergerak. Contohnya gelombang bunyi, gelombang udara, gelombang ombak. Okey, elektromagnet pula ialah macam cahaya, gelombang radio. Dia tak perlukan cahaya, dia tak perlukan medium. Dia boleh merambat dalam vacuum. Boleh. Okey, kalau mechanical macam bunyi, dia perlukan medium untuk bergerak. Dalam vacuum dia tak boleh bergerak. Okey, dalam bab ini kita hanya kita akan mempelajari berkenaan dengan mechanical wave sahaja. Okey, so gelombang tu apa sebenarnya? Wave tu apa? Wave tu ialah satu bentuk perambatan tenaga. It's a energy propagation. It's energy propagation. Jadi apabila saya bercakap, maksudnya saya menyampaikan tenaga kepada anda. Okey. Jadi kalau kat sini kan, kalau kita baling batu, pop. Okey. So batu ni akan menghasilkan akan memberi tenaga kepada air ni, dan tenaga itu tersebar di sekitarnya. Ini pun sama, awak gerakkan dia, maknanya awak memberi tenaga kepada zarah-zarah kat sini untuk dia bergerak, dia berayun. Jadi tenaga itu merambat daripada sini ke sini kan, dia merambat ke sini. Jadi kalau tenaga itu merambat, ini bermakna gelombang itu pun merambat. Jadi perambatan gelombang ini kalau kat sini di semua arah. Kalau sini perambatan gelombang ialah pada arah yang ini. Okey, perambatan gelombang. Okey, jadi apabila kita ada gelombang kan, kita ada gelombang, contohnya gelombang ombak dalam air. Okey. So dia bergerak-gerak kan, dia bergerak atas bawah, atas bawah, atas bawah, dia beralun-alun. Jadi ini pantai, contohnya pantai. Ni pantai. So ini ombak, wave. Jadi apa yang bergerak daripada kiri ke kanan? So yang bergerak itu gelombang. So adakah zarah kat sini? Kan zarah air kat sini, zarah air ni bergerak mengikut ombak ni. Okey, adakah gelombang ini menolak zarah ini ke pantai? Okey. Jadi kita boleh lihat, kita boleh bayangkan kan, ada kapal ataupun sampah lah kan, sampah terapung kat sini. Okey. Jadi sampah ni kan dia masih lagi berayun kat sini, atas bawah. Sampah ni tak pergi ke sana. Kan yang pergi ke sana tu ialah energy. So energy yang propagates daripada kiri ke kanan, tetapi zarah-zarah ni tidak bergerak. Okey. Sama juga macam ini, tali ni kan, kita gerak-gerakkan partikel kat sini. Tapi zarah ni tak adalah pergi ke sana pun. Kan zarah tu masih lagi atas bawah. Yang pergi tu ialah gelombang, tenaga
tenaga yang berpindah daripada satu, kat sini kan ada banyak zarah-zarah, particle-particle, there are so many particles here, then the energy is transferred from one particle to another. So energy is transferred. So energy transfer from one particle to particle. So jadi macam pass. Kan macam juga dalam dalam stadium kan. Stadium main bola kan ada ramai penonton. Penonton ni kita boleh wakilkan dengan zarah. Jadi kalau kita seorang naik, wow, yang ni pun wow. Jadi gelombang ada macam dia bentuk gelombang. Maknanya tenaga itu kat sini dalam hal ini semangat itu berpindah daripada satu. So, jadi kita kelihatan seperti alunan kita dapat macam wave. It's a wave. So wave, this means the wave transfer the energy from one particle to another particle. Okay, kita tengok contoh dalam simulasi. Okay, kita mulakan dengan satu pulse. Saya tulis sini pulse. Pulse ialah satu denyut. Okay. Lepas tu kita bagi satu pulse. Okay. Kita tengok kat sini pergerakan yang gerak bawah ni. Okay, so ini ialah contoh bagi satu tali kan. Satu tali kita bagi satu denyut. Atas bawah. Atas kan sekali. Kita bagi satu denyut. Okay. Bila kita naik tu zarah tu menerima tenaga dan dia berpindahkan daripada satu kepada satu yang lain. Kita lihat kepada yang warna merah ni. Kan yang warna merah ni saja. Kita tengok warna merah ni saja. Okey, kita bagi satu pulse. So, dia tunggu je sampai dia dapat tenaga, kemudian baru dia bergerak atas dan bawah. Kan kita lihat bahawa denyut ini bergerak daripada kiri ke kanan dalam bentuk tenaga, tetapi zarah itu masih lagi tetap di situ. Dia kedudukan masing-masing. Okey, kita tengok pula graf di atas ini. Okey, kita pun play. Okey. Pause. Maknanya zarah ni masih lagi menunggu kan, dia menunggu tenaga. Kemudian dia dah dapat tenaga, dia pun naik ke atas. So kita tengok kedudukannya, ini paksi paksi X. Okey, dia mula excited, dia boleh mula transfer displace upward and then kembali kepada asalnya. Okey, ini ialah pulse. Bagaimana pula kalau pulse tu kita bagi dalam bentuk continuously kita bagi zarah itu gelombang, ataupun kita bagi dia periodic wave. Kita bagi dia continuous ataupun periodic wave. Kita bagi dia bentuk tenaga yang berterusan. Okey, kita play. Kita tengok pada bawah ni. Okey, so dia dah bagi dalam bentuk berterusan. Terus menerus memberikan tenaga. Okey, dalam bentuk continuous ataupun periodic wave berkala. Okey, kita tengok kan dia berkala. Okey, so jadi keseluruhannya tenaga itu pun ikut sama berkala dalam bentuk wave. Okey, kita tengok dalam yang warna merah ni pula, zarah warna merah ni, reset. Kita tengok zarah warna merah, kita play. So dia tunggu je pause. Okey, dia tunggu je gelombang tu datang. Jadi tenaga tu berpindah daripada satu zarah ke zarah yang lain. Kita tengok, okay, dia atas, dia bawah. Dia dapat tenaga daripada zarah di sebelahnya. So kita boleh anggap zarah-zarah ni berpegangan tangan. Kan? Kita anggap dia berpegangan tangan. So kalau dia naik atas, dia pergi tarik kawan dia naik atas juga. Kalau turun bawah, dia pun tarik kawan dia turun bawah. Okay. Kita tengok dalam bentuk graf dia pula. Kita tengok graf dia untuk warna merah. Dia kan tak bergerak kan lagi kan. Dia masih menunggu lagi dia punya zarah. Dia punya tenaga daripada kawan dia. Okay, sekarang ni dia akan mula mendapat kawan-kawan semua dah melompat. Okay, so dia pun naik atas. Tengok graf dia pun naik ke atas. Turun ke bawah, pergi ke titik keseimbangan. Kemudian maksimum negatif kat situ. Kemudian kembali ke asalnya. Dia lepas tu naik balik semula, turun balik ke titik keseimbangan dan kembali ke asalnya.
kan. Okey, kat situ kita tengok bahawa zarah ni sebenarnya dia bergerak dengan simple harmonic motion atas dan bawah, kan. Dia bergerak dengan simple harmonic motion pada paksi Y. Okay, tengok graf dia pun graf sinusoidal. Graf sinusoidal. Okay. So kat sini kan kita ada dua apa tu representation, perwakilan bagi gelombang ini. Satu dalam bentuk space, ruang, kita ada dalam bentuk masa pula, kan. Okey, so kita tengok kan setiap zarah ni ada graf dia sendiri. Yang merah ni diwakili oleh yang atas ni saja. Kalau yang lain-lain semua graf dia lain-lain tapi bentuk dia sama, sinusoidal. Bentuk sama, sinusoidal. Okey, so daripada sini kan apa yang kita boleh dapat tahu ialah dia punya panjang gelombang. Okey, panjang gelombang dia. So wavelength kita dapat tahu wavelength dia. Okey. So kalau kita buat graf, kita boleh lukiskan graf dia. Ini X. Okey. Yang ini dia punya apa tu? X juga kan sebenarnya, kan. Okey, so ini Y lah. Okey, Y, ini X. Okey, kalau kita tengok dekat situ, kita ada dua graf. Satu graf melawan masa, satu graf melawan kedudukan. Okey. So daripada sini kan wavelength kita define daripada dua peak. So ini dengan ni kita panggil dia peak. Peak. Okey, kita ada apa tu ini. Okey. So ini kita panggil dia peak, puncak. Ini kita panggil dia lembah, trough. Lepas tu kita ada amplitude. Kan? Kalau kita ambil snapshot gambar dia, snapshot bagi pada gelombang ini, gelombang yang bergerak ni, reset. Kita biarkan dia berlalu. Okey. Lepas tu kan kita ambil gambar dia. Katalah kita ambil gambar. Okey, kita ambil gambar dia. Kecil. Okey, kata macam tu kan. Okey, so kat sini kita ada peak, kita ada trough. Lepas tu dari sini ke sini ialah satu wavelength, satu panjang gelombang. Kita define dia daripada peak ke peak ataupun pada dua titik yang lengkap satu pusingan dia. Ini wavelength. Okey, lambda. Okey, kat situ. Lepas tu kita ada amplitude, kita ada wavelength. Okey, so kalau graf ni pula apa yang kita boleh dapat tahu? Ini adalah graf simple harmonic motion bagi titik ni. Kan, kita buat satu putaran lengkap. Kita nampak cantik. Okey, pause. Okey, so dari sini ke sini ialah, kan kita dah belajar sebelum ni, daripada puncak ni ke puncak ni, peak ke peak ni ialah tempoh. So this is tempoh, dan kalau frekuensi ialah 1/f. So kita boleh perhatikan graf dia berbeza. Graf dia kita tengok apa kat sini. Ni apa? Kalau time puncak ke puncak, puncak ke puncak ialah tempoh dan frekuensi dia adalah 1/t. Kalau graf snapshot dia ialah graf X, kita dapat wavelength. So kita kena perhatikan graf yang kita lihat tu graf apa. Amplitude sama. Okey, amplitude sama. Okey, jadi kat sini kita lihat bahawa ada dua halaju tau. Ada dua jenis halaju, iaitu halaju zarah dan halaju gelombang. So gelombang ni bergerak arah ke kiri ke kanan, kan. Okey, gelombang tu bergerak pada arah ke kanan. Macam ni, kan. Gelombang bergerak ke arah kanan. Kita boleh dapat dia punya halaju dia lah V sama dengan F lambda. So F boleh dapat daripada graf ni, lambda boleh dapat daripada graf ni. So gelombang ini bergerak, kan, pergerakan gelombang tu boleh kita kira dengan halaju hubungan ni. So halaju gelombang berbeza dengan halaju zarah. Zarah ni bergerak atas bawah, kan. Setiap zarah ni bergerak atas bawah. Atas bawah. Jadi halaju dia ni halaju zarah. Ini halaju gelombang, wave. And this is particle, VP lah saya buat VP. Halaju particle. So awak tengok kan apa beza dia ialah, pertama sekali beza dia lah arah. So arah dia kat sini, arah wave ni ialah arah ke kanan. Arah particle arah atas bawah, berbeza. Jadi VW ni ialah kita gunakan ni. Untuk ni kita guna apa? Okay, sebelum ni kita dah belajar simple harmonic motion, V
partikel ialah V maksimum partikel tu 1 tolak X kuasa 2 bahagi A kuasa 2. So ni kita gunakan rumus untuk simple harmonic motion. Yang ini kita gunakan untuk wave. Okay, kita kena bezakan di antara particle velocity. This is particle velocity and a wave velocity. Kemudian yang satu lagi hubungan yang boleh kita gunakan untuk khas untuk gelombang pada tali string. So wave on string. Untuk wave on string kan macam yang ni lah, wave on string. Untuk string saja, kalau macam gelombang lain bunyi semua tak boleh guna. Gelombang untuk string, specialnya kita ada V, F, wave is FW. Dia boleh gunakan yang ni. Semua gelombang gunakan rumus velocity formula yang ni. Khas untuk string dia ada tambahan. Kita boleh gunakan satu lagi rumus, iaitu the tension in the string divide by the linear density, iaitu jisim dia bagi dengan panjang dia. Contohnya string tu panjang dia L kan, lepas tu ada kat sini tension dia, ada tension kan macam gitar kan, dia tegang kan. So ketegangan tu tension dia Ft, lepas tu jisim dia M. So bila kita petik gitar tu akan ada gelombang gini. So gelombang tu VW, dia punya boleh kita gunakan rumus laju gelombang dalam string tu, kita boleh gunakan kedua-dua rumus ni. Hanya untuk medium yang membentuk string macam cord, kabel dan sebagainya. Okey. Setakat itu je.